Salam sejahtera. Ini merupakan tugasan 3, yaitu GWCP 1042, yaitu penulisan akademik bagi persembahan tugasan 3. Artikel yang dibentangkan bertajuk Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian Semasa COVID-19, Perspektif Guru Sekolah, dan diterbitkan dalam Jurnal Penyelidikan dan Bawaan pada tahun 2023. Artikel ini memfokuskan pengalaman guru ketika melaksanakan PDP dalam talian semasa pandemik. Penulis menekankan bahawa perubahan mendadak daripada PDP bersemuka kepada penggunaan platform digital mewujudkan pelbagai cabaran dari segi penguasaan teknologi, persediaan bahan serta sokongan persekitaran. Pemilihan artikel ini adalah berdasarkan kepentingannya dalam memahami isu pendidikan semasa pandemik dan relevannya terhadap konteks guru di Malaysia. Abstrak artikel menguraikan objektif kajian, yaitu mengenal pasti cabaran utama PDP dalam talian dari perspektif guru. Kajian menggunakan kaedah kuantitatif melalui soal selidik yang diedarkan kepada guru sekolah rendah dan menengah. Dapat menunjukkan 4 kategori cabaran utama, yaitu cabaran individu guru, cabaran sekolah, cabaran murid, dan cabaran persekitaran rumah. Penulis menyimpulkan bahawa faktor teknikal, motivasi murid, kekangan peranti, serta suasana rumah yang tidak kondusif menjadi halangan utama yang menjejaskan keberkesanan PDP dalam talian. Abstrak ini disusun dengan jelas dan menggambarkan keseluruhan kajian secara ringkas dan teratur. Selain itu juga, abstrak ini juga ditulis dengan jelas dan padat karena ia merangkumkan latar isu penutup sekolah semasa PKP COVID-19 serta keperluan peralihan pantas kepada PDP dalam talian. Penulis juga turut menyatakan objektif kajian secara terus terang, yaitu mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh guru sekolah rendah. Selain itu juga, abstrak ini menjelaskan metodologi dengan menyebut size sampel yang sangat besar, yaitu 21.939 orang guru, penggunaan soal selidik Google Form, serta pembinaan instrumen berdasarkan skala Likert 5 mata melibatkan 5 dimensi utama. Dapatan utama juga diterangkan secara ringkas terhadap tahap tekanan, persepsi keberkesanan PDP dalam talian, sokongan pengurusan, dan ibu bapa serta peningkatan perbelanjaan guru akibat PDP digital. Secara keseluruhan, abstrak ini menepati ciri-ciri wacana akademik kerana ia mempunyai struktur masalah, metod dapatan, implikasi yang teratur. Namun, abstrak ini boleh dikukuh dengan menyatakan batasan kajian atau kaedah analisis yang digunakan bagi melengkapkan gambaran awal kajian. Bahagian pengenalan menerangkan situasi pendidikan semasa pandemik COVID-19 yang memaksa PDP beralih sepenuhnya ke platform digital. Penulis menjelaskan kesian penutupan sekolah terhadap keberlangsungan pembelajaran dan tekanan yang dihadapi guru ketika menyesuaikan diri dengan kaedah baharu. Antara cabaran yang diuraikan termasuk kekangan latihan, ketersediaan bahan digital, serta kemampuan murid untuk mengikuti pembelajaran secara konsisten. Pengenalan ini meletakkan konteks yang kukuh bagi kajian yang menunjukkan kepentingan memahami cabaran sebenar di lapangan. Bahagian pengenalan disusun dengan baik kerana ia mengemukakan konteks perubahan drastik sistem pendidikan Malaysia semasa pandemik COVID-19 yang memaksa PDP dilakukan secara dalam talian. Penulis menguraikan peranan guru sebagai pelaksana utama kurikulum yang terpaksa menguasai berbagai platform digital dalam tempoh yang singkat. Penulisan menunjukkan kesinambungan idea yang baik apabila mengenalkan dimulakan dengan
isu global COVID-19. Diikuti implikasinya terhadap negara, dan akhirnya difokuskan kepada pengalaman guru sekolah rendah. Dari segi keutuhan wacana, pengenalan ini kukuh kerana ia membina justifikasi yang jelas mengapa kajian perlu dijalankan. Walau bagaimanapun, bahagian ini dapat diperbaiki melalui penggunaan rujuk teori peteologi yang lebih mendalam serta data empirika tambahan bagi menguatkan konteks masalah yang dibahaskan. Bagi penyataan masalah pula, penyataan masalah menekankan isu ketidaksediaan guru dari aspek teknologi dan juga pedagogi ketika PDP dalam talian dimulakan. Guru perlu menyediakan bahan digital, memastikan komunikasi dengan murid, dan memantau tahap pemahaman walaupun tanpa interaksi bersemuka. Selain daripada itu, murid berdepan isu capaian internet yang lemah, kekurangan peranti, dan gangguan suasana rumah. Penulis menyatakan bahwa cabaran ini menjejaskan keberkesanan PDP dan wujudnya jurang pembelajaran antara murid. Bahagian ini menggariskan rasional mengapa kajian ini perlu dilaksanakan. Kajian literatur menghimpunkan pandangan sarjana tentang pelaksanaan PDP dalam talian. Penulis merujuk kajian yang membincangkan kemahiran teknologi guru, keperluan latihan profesional, beban kerja tambahan, motivasi murid serta pengaruh persekitaran rumah. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa kejayaan PDP sangat bergantung pada kemampuan guru mengaplikasikan teknologi serta sokongan yang diterima daripada sekolah dan ibu bapa. Penulis menggiatkan dapatan lepas dengan objektif kajian menunjukkan keselarasan antara isu semasa dan penemuan akademik terdahulu. Kajian literatur yang digunakan dalam jurnal ini disusun secara baik menunjukkan penulis merujuk kepada kajian terkini, iaitu tahun 2021 hingga tahun 2022. Sumber-sumber yang digunakan membincangkan cara ICT, tahap kesediaan guru, penggunaan platform digital, dan isu keletihan guru semasa PDP dalam talim. Perbincangan literatur ini membuktikan kemahiran membuat rujukan yang baik kerana penulis berjaya menghubungkan dapatan kajian terdahulu dengan konteks kajian semasa. Dari segi penyusunan, literatur dipersembahkan mengikuti tema seperti kompetensi teknikal guru, cabaran infrastruktur, dan kesan fisiologi PDP digital. Walaupun demikian, kajian literatur ini boleh diperkaya dengan memasukkan teori pembelajaran dalam talian seperti Community of Injury, TPACK, atau SMAR model untuk memperkukuh kerangka konseptual yang menjadi asas kajian. Untuk bahagian metodologi pula, metodologi kajian menggunakan reka bentuk kuantitatif melalui soal selidik yang mengandungi 4 bahagian utama, yaitu cabaran individu guru, cabaran sekolah, cabaran murid, dan cabaran persekitaran rumah. Sampel terdiri daripada guru sekolah rendah dan menengah yang dipilih bagi mendapatkan gambaran menyeluruh. Analisis data menggunakan statistik deskriptif bagi menguraikan pola cabaran yang dihadapi guru, penjelasan metodologi lengkap, dan membolehkan pembaca memahami proses pengumpulan data serta produser analisis. Dan di bahagian metodologi ini juga, ia mempersembahkan dengan gaya yang jelas dan memenuhi ciri penulisan akademik,
Penulisan akademik, yaitu penulis menerangkan bahwa kajian menggunakan pendekatan kuantitatif dan soal selidik sebagai instrumen utama. Maklumat tentang persampling lawak muda, pengedaran borang Google Form, serta jumlah responden diuraikan dengan terperinci. Penulis juga menyatakan nilai kesahan instrumen, yaitu 0.912, yang menunjukkan tahap kebolehpercayaan instrumen adalah sangat tinggi. Kaedah analisis melalui statistik deskriptif menggunakan SPSS V26 turut dijelaskan. Dari sudut penulisan akademik, metodologi ini mempunyai struktur yang baik, namun penjelasan mengenai proses kesahan instrumen boleh diperluas. Dan kajian yang lebih kukuh sekiranya turut menggunakan analisis inferensi atau triangulansi, kaedah kualitatif bagi mendapatkan data yang lebih mendalam. Analisis data disampaikan melalui data yang memaparkan skor min bagi setiap kategori cabaran. Cabaran murid dan cabaran persekitaran rumah mencatatkan skor tertinggi, menunjukkan bahawa faktor luar kawanan guru memberi kesan yang besar terhadap kelancaran PDB dalam talim. Isu kehadiran tidak konsisten, motivasi rendah rekuensi berhenti menjadi halangan utama. Analisis data disampaikan secara teratur dengan memaparkan profil responden serta tempatan utama berdasarkan jadual dalam bentuk peratusan. Penulis menerangkan aspek tekanan guru, sokongan keluarga, cabaran murid, serta perspektif masyarakat terhadap PDB dalam talim. Interpretasi terhadap peratusan juga dijelaskan bagi membantu pembaca memahami kepentingan angka yang dilaporkan. Dari sudut kejelasan wacana, bahagian ini mudah dibaca kerana penulis tidak hanya menyenaraikan data, tetapi turut menerangkan maknanya. Walau bagaimanapun, analisis mungkin kelihatan terlalu deskriptif, memandangkan jumlah responden adalah sangat besar. Analisis inferensi atau hubungan antara boleh ubah boleh menjadikan tempatan lebih signifikan dari segi akademik. Selain itu, ketiadaan data kualitatif seperti komen guru menghadkan kedalaman emosi dan konteks sebenar pengalaman mereka. Pada bagian perbincangan dan kesimpulan, pada bagian perbincangan pula ditulis dalam bentuk yang mantap apabila penulis menghubungkan dapatan dengan literatur terdahulu dan menjelaskan sama ada kajian ini menyokong atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Penulis juga menekankan bahawa walaupun guru menghadapi pelbagai cabaran teknikal, psikologi dan pedagogi, kebanyakan mereka masih dapat menyesuaikan diri dan melaksanakan PDB dalam talian. Penulisan juga mengemukakan isu penglibatan murid, sokongan ibu bapa serta persepsi masyarakat terhadap keberkesanan PDB digital. Kesimpulan yang ditulis adalah relevan dan memberikan implikasi partikel kepada KPM serta pihak berkepentingan lain dalam pembangunan sistem pembelajaran masa depan. Walau bagaimanapun, kesimpulan boleh dipertingkatkan lagi dengan memberikan cadangan lebih konkret serta menyatakan batasan kajian secara jelas untuk membantu pembaca menilai konteks generalisasi dapatan.